Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid dua bijak. Baiklah murid-murid, untuk hari ini bertemu lagi kita untuk sesi PDPR seterusnya, di mana pada hari ini ialah 9 September 2021, hari Khamis. Kita akan kembali kepada tata bahasa dengan tajuknya kata perintah. Baiklah murid-murid, kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 72 dan 73 bagi sama-sama mengikuti sesi PDPR pada pagi ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh kepada isi pengajaran pada pagi ini, kita akan mengenai standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan dahulu. Baiklah, untuk standard pembelajaran pada pagi ini ialah 5.1.4, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu pada hari ini kita akan fokus kepada kata perintah. Seterusnya kita akan mengenali pula objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Baiklah, untuk objektif pembelajaran ialah murid dapat menggunakan 4 kata perintah dengan tepat dan betul secara berhemah serta bertata susila. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid berupaya menggunakan 4 kata perintah dengan tepat dan betul secara berhemah serta bertata susila. Di mana fokus kita pada pagi ini ialah mengenai kata perintah. Apa itu kata perintah? Sebentar lagi kita akan mengenali apa itu kata perintah. Baiklah murid-murid, kamu lihat kepada slide ini yang menunjukkan definisi kata perintah. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Contoh kata perintah ada 5, iaitu harap, jangan, jemput, tolong dan sila. Kita akan pergi satu persatu kata perintah ini dengan mengenali fungsinya dan mengetahui contoh ayat perintah. Kita pergi yang pertama, iaitu kepada harap. Harap berfungsi meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Contoh ayat perintah bagi kata perintah harap ialah harap hantarkan semua buku latihan esok. Cikgu ulang semula, fungsi harap ialah meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Manakala contoh ayat perintah bagi kata perintah harap ialah harap hantarkan semua buku latihan esok. Kata perintah yang kedua pula ialah jangan. Jangan berfungsi melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah bagi kata perintah jangan ialah jangan petik bunga itu. Cikgu ulang semula, fungsi jangan ialah melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah bagi kata perintah jangan ialah jangan petik bunga itu. Baiklah, kita pergi kepada kata perintah yang ketiga, iaitu jemput. Jemput membawa maksud mengajak. Contoh ayat perintah bagi kata perintah jemput ialah jemputlah masuk.
Fungsi jemput ialah membawa maksud mengajar. Manakala contoh ayat perintah bagi kata perintah jemput ialah jemputlah masuk. Seterusnya, kata perintah yang keempat ialah tolong. Tolong berfungsi meminta bantuan. Bagi ayat perintah, bagi kata perintah tolong ialah tolong belikan saya sebungkus nasi lemak. Cikgu ulang semula. Kata perintah yang keempat ialah tolong. Tolong berfungsi meminta bantuan. Contoh ayat perintah bagi kata perintah tolong ialah tolong belikan saya sebungkus nasi lemak. Kata perintah yang terakhir pada hari ini ialah sila. Sila berfungsi meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah bagi kata perintah sila ialah silalah makan kuih muih yang ada di atas meja itu. Cikgu ulang semula. Kata perintah yang terakhir ialah sila. Sila berfungsi meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah bagi kata perintah sila ialah silalah makan kuih muih yang ada di atas meja itu. Selesai kita mengenali 5 kata perintah, di mana yang pertama ialah harap, yang kedua ialah jangan, yang ketiga jemput, yang keempat tolong dan yang kelima ialah sila. Baiklah murid-murid, tugasan yang pertama, kamu perlu menyalin definisi kata perintah, contoh ayat perintah, fungsi kata perintah dan contoh ayat perintah. Tugasan perlu dilakukan seperti dalam jadual yang dipaparkan. Baiklah, untuk latihan pengukuhan pada pagi ini, kamu perlu buka buku teks jilid 1 muka surat 72 dan 73. Ya, di sini yang bertajuk buah mudahnya perbualan antara nenek bersama Hana dan kawan-kawan mengenai ketupat daun palas. Di sini mereka berbincang mengenai cara membuat ketupat daun palas, di mana perbualan tersebut menggunakan kata perintah. Terdapat tempat kosong di sini, kamu perlu masukkan kata perintah yang sesuai. Kita baca sepintas lalu dialog yang dituliskan ini. Nenek, tolong ambil daun palas itu. Hana dan kawan-kawan. Baiklah nenek. Nenek, sila pisahkan daun palas itu. Pravin minta lap daun itu. Hati-hati jangan tercarik daun palas itu. Nenek, apa perkataan kata perintah yang sesuai? Nenek, kamu perlu menggunakan kata perintah bagi memenuhkan ruangan kosong yang terdapat di sini. 1, 2, pada muka surat 72 dan terdapat 4 lagi ruangan kosong pada muka surat 73. Kedua-dua tugasan ini perlu dilakukan dalam buku tata bahasa. Itu sahaja sesi PDPR kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat mengikutinya dengan baik dan sempurna. Seperti biasa, selepas selesai kedua-dua tugasan, ibu bapa dan penjaga perlulah menghantar sekeping gambar kepada cikgu sebagai bukti bagi pentaksiran bilik darjah untuk hari ini.
Jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran pada pautan yang telah disediakan. Jika ada sebarang permasalahan, bolehlah berhubung dengan cikgu di talian WhatsApp cikgu secepat mungkin. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyempurnakan kedua-dua tugasan dengan baik dan sempurna. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.